بالاستجابة. ثم خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ محمد بن عبد الله السعيمي، وخصوصا إلى هذا صاحب الكتاب شيخ الإسلام الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وخصوصا إلى هذا صاحب الكتاب الإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أبو بكر بن الصديق، عمر الفاروق، عثمان بن الرحيم، علي عبد الدين، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali untuk kita meneruskan dengan pengajian kita pada membicarakan mengenai tentang tajuk Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar, yang mana kita berpandukan kepada kitab yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi, khususnya dalam kita sedang membaca dan mensyarahkan mana yang perlu. Bab yang ke-11, dosa besar yang ke-11, yakni tentang liwat ataupun tentang homoseksual dan cara hidup yang berkaitan dengan hal LGBTQ. Dan kenapa kita adakan pembacaan kitab ni? Walhal sebenarnya kita sedang mengaji kitab Al-Adhkar. Bila kita maklumkan pada awal permulaannya ialah disebabkan kerana keputusan yang pemerintah kita telah akan mengambil dan akan dibicarakan ataupun dibahaskan di Parlimen tidak lama lagi, iaitu untuk memansuhkan Undang-Undang 377A. Mungkin ada di kalangan kita yang tertanya apa tu Undang-Undang 377A. Secara ringkasnya, undang-undang ini adalah undang-undang yang mengharamkan hubungan seks antara lelaki dan lelaki di Singapura. Dan dengan keputusan untuk memansuhkan undang-undang ini, artinya ialah negara kita yang kita kasihi ini, pemerintahnya memandang bahawa ia akan tidak lagi menjadi haram. Ia tidak lagi dipandang sebagai illegal apabila lelaki dan lelaki melakukan hubungan seks. Ataupun secara jelas kita faham di sini ialah hubungan seksual homoseks ataupun LGBTQ. Walaupun kita sebagai masyarakat Islam Singapura tidak dapat ataupun tidak ada kuasa untuk menahan undang-undang ini dimansuhkan,
Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pemerintah kita ni mereka tidak menghalang untuk kita memahami dari sudut agama kita, agama Islam ni, untuk menerangkan hukum ataupun menerangkan undang-undang di dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlulah sebagai satu masyarakat Islam perlu diingatkan kembali tentang kemaksiatan yang sangat besar dosanya. Bukan saya katakan ini sahaja dosa besar, tidak. Kita dah bilang juga pada awal kuliah kita bahawa ada 70 dosa-dosa besar, di mana Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan ada 70. Tapi kita ambilkan yang ini dahulu, sebab kita tak dapat nak selesaikan semua 70 lah, sebab ini bukan kuliah dia. Tapi kerana bersebenarkan masih lagi hangat berita tentang nak memansuhkan S377 ini, dan kita ambil kesempatan untuk kita diingatkan kembali apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara kehidupan kaum Nabi Lut. Jadi kita sebutkan cara kehidupan kaum Nabi Lut, kita sedia maklum seperti mana guru-guru kita, ulama-ulama kita telah mengajarkan kepada kita, inilah cara kehidupan homoseksual ataupun LGBTQ. L maknanya lesbian, perempuan suka sama perempuan, dia nak berkahwin dan dia juga nak melakukan hubungan seks sama perempuan dengan perempuan, lesbian. G artinya ialah gay. Gay artinya apa? Lelaki, dia jatuh hati sama lelaki, dia nak kahwin dengan lelaki, dan dia juga nak melakukan hubungan seks dengan lelaki dengan lelaki. B artinya bisexual. Bisexual tu artinya apa? Artinya ialah dia lelaki, contohnya dia dengan lelaki pun dia suka, dia jatuh hati, dia nak kahwin, dia nak melakukan hubungan seks dengan perempuan pun dia nak. Kamu juga kalau dia perempuan, bisexual perempuan, artinya dia dengan lelaki, dengan perempuan pun dia jatuh hati, dia nak kahwin, dia nak lakukan hubungan seks. Itu bisexual. LGBT, ini maknanya apa? Transgender ni apa pula? Yang lelaki nak jadi perempuan, dilahirkan sebagai lelaki, mempunyai kemaluan zakar, tapi dia rasa diri dia perempuan, dia nak pakai baju perempuan, dia nak berjalan macam perempuan, dia nak hidup gaya hidup perempuan. Dia ada duit, dia ada kemampuan, dia nak potong dia zakar, walhal dia dilahirkan sebagai lelaki yang mempunyai kemaluan zakar. Ataupun dia perempuan, dia rasa dia ni lelaki, lalu dia pun pakai baju lelaki, cakap pun macam lelaki, nak hidup gaya hidup lelaki. Lalu dia pun ada duit, dia pun buang dia punya kemaluan perempuan dia, ataupun dia punya buah dada dia jadi lelaki. Itu maknanya apa? Transgender. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Pondan. Dan kita dah terangkan juga dalam pengajian kita yang lalu, pondan ada dua macam pondan. Dalam Islam ada. Dalam kita belajar ilmu fikih, ada pondan yang asli. Pondan asli, pondan apa? Itu juga asli. Artinya dia dilahirkan dengan dua kemaluan. Dia ada dua kemaluan. Kemaluan lelaki dia ada, kemaluan perempuan pun dia ada. Khunsa. Dia tak panggil pondan lah, kita yang panggil dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arabnya khunsa. Dalam hal ini Islam dah ajarkan. Ada dia punya hukum dia. Dia boleh pilih mana yang dia lebih suka. Kalau dia nak jadi perempuan pun boleh, dia nak jadi lelaki pun boleh. Tetapi yang bukan khunsa ni dipanggil muhannas. Yang ini dia ni
bukan perempuan, tapi dia lelaki. Dia nak hidup cara gaya perempuan. Dia nak jadi perempuan. Ini yang tidak boleh dalam agama kita. Itu maknanya transgender. Transgender dalam LGBT. Q ni apa pula? Q maknanya queer. Queer ni maknanya pelik. Kenapa dia pelik? Sebab katakan dia ni lelaki, dia ni dilahirkan sebagai lelaki, biological male. Tapi dia ni kan, dia nak jadi perempuan pun dia. Dia nak jadi perempuan pun dia nak jadi lelaki pun dia. Jadi apa dia cakap? Maknanya aku ni sekarang bukan he, bukan she. Saya ni bukan he, lelaki, saya ni bukan perempuan. Tapi kau apa? I'm queer. Aku ni pelik. Dua-dua aku nak jadi. Lelaki pun aku nak jadi, perempuan pun aku nak jadi. Dia lelaki, dia nak jadi perempuan. Dia suka sama lelaki, dia suka juga sama dengan perempuan. Dia jatuh hati dengan lelaki, dia jatuh hati dengan perempuan. Dia nak kahwin dengan lelaki, dia nak kahwin dengan perempuan. Dia nak lakukan hubungan seks dengan lelaki pun dan juga dengan perempuan. Jadi cerita dia tamak lah. Semua dia nak jadi. Ini maknanya apa? Queer. Q. Pelik. Dan dia sebenarnya ada lagi lah. Mereka makin bertambah. Jadi sebab kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasul yang diterangkan oleh para ulama. Tujuan dia apa? Tujuan dia bukan nak memberontak. Ustaz ajar ni kenapa Ustaz? Nak memberontak ke? Nak tunjuk perasaan ke? Tidak. Itu bukan cara kita orang Islam. Cara kita orang Islam bukan tunjuk perasaan. Cara kita ialah kita berilmu, beramal, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala yang ubahkan segala-galanya. Allah Ta'ala yang memiliki hati makhluk. Allah Ta'ala boleh ubahkan hati makhluk dengan hanya sekelip mata saja. Tunjuk perasaan berontak itu bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan cara para ulama. Kita nak berontak, kita datang masjid solat hajat. Datang masjid solat hajat. Minta dengan Allah, ya Allah, angkat tangan. Itu senjata orang Islam. Sebab Nabi tak pernah buat tunjuk perasaan. Nabi tak pernah memberontak. Nabi tak pernah melawan dengan kerajaan. Hatta walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi. Ini yang kita nak kena faham, tuan-tuan. Jangan kita ikut cara orang yang bukan Islam. Itu cara yang bukan Islam. Guru kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul mulk, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Lahul mulk. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Segala kekuasaan itu milik Allah. Segala kerajaan itu milik Allah. Lahul mulk. Allah Ta'ala yang kasih kerajaan, Allah Ta'ala yang boleh tarik balik kekuasaan. Tapi yang penting bagi kita ialah kita ada ilmu, supaya jadi orang yang beramal, kita selamatkan diri kita, ahli keluarga kita. Jadi Ustaz, bila kita dah faham apa kita nak buat, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang begitu, kita ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajak dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajak dia kembali kepada Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang salihin, dan jauhkan dia daripada kawan-kawan yang boleh merosakkan. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dah mula baca bab ni, yang mana kita juga telah memulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Hud ayat yang ke-82 hingga ayat ke-83. Al-Imam Az-Zahabi memulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca saja. Kata kita pun dah syarahkan ayat ni. Falamma jaa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Yang artinya, mafhumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tak kala datang azab kami yang kami perintahkan kepada malaikat Jibril, kami yakni Allah jadikan negara kaum Nabi Lut itu yang di atas ke bawah, yakni kami kebalikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, yakni apa? Setiap batu itu ada nama kepada orang yang melakukan maksiat itu tadi, yakni kaum Nabi Lut yang mahu bergaul sama jenis, dan mereka tidak mahu bertaubat pada Allah. Mereka tak mahu kembali kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Diberi tanda oleh Tuhanmu, maka batu itu kejarlah. Batu itu kejar sampailah kena kepada orang tersebut. Mana saja dia lari, dia tidak dapat lari daripada batu yang Allah Ta'ala rejamkan kepada mereka. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan siksaan itu dia adalah jauh dari orang-orang yang zalim daripada umatmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata apa? Jikalau umatmu, baik umat dakwah ataupun umat ijabah, mereka menghidupkan ataupun mereka juga menjalankan cara kehidupan kaum Nabi Lut, mereka ni juga lesbian, mereka ni juga gay, mereka jatuh hati sama jenis, nak kahwin sama jenis, nak melakukan hubungan seks sama jenis. Bahkan kita dah katakan zaman sekarang lagi dahsyat daripada umat Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dan ahli keluarga kita dan keturunan kita. Lagi dahsyat daripada kaum Nabi Lut. Sebab apa? Sebab kaum Nabi Lut dia cuma ada LG, lesbian, gay. Tapi umat sekarang dia LGBTQ plus, lagi banyak lagi. Tapi dengan Alhamdulillah, kerana dengan rahmat yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita manusia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami hantarkan engkau wahai Nabi Muhammad kecuali dengan membawa rahmat ke seluruh alam. Kerana Nabi SAW, kita tidak diturunkan balak sama seperti balak yang terdahulu. Dalam hal ini sama seperti kaum Nabi Lut. Tetapi Allah Ta'ala kasih warning, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan siksaan itu dia adalah jauh dari orang-orang yang zalim, daripada golongan umatmu yang mereka lakukan kehidupan cara LGBTQ, sama jenis, homoseksual, liwat. Ini semua satu kumpulan. Sebab tu Al-Imam Fakhrul Razi dia mengatakan, siksaan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Nabi Lut boleh diturunkan kepada juga umat Nabi Muhammad, tapi dengan cara yang lain. Apa cara itu, Ustaz? Wallahu Ta'ala alam. Kita pun tak nak, kita kalau boleh pun kita tak nak lihat. Kita tak nak lihat, tapi kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kita kalau tak nak nampak ni azab, kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai khayri ummatin ukhrijat lin-nas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Buat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita nak kena halang, kita nak kena ajak orang buat kebaikan, diri kita dan orang lain. Orang lain itu siapa? Daripada diri kita, ahli keluarga kita dulu. Isteri kita, kalau kita suami, isteri suaminya, anak-anak,
adik-beradik kita, cucu cicit kita, kalau kita jumpa cicit kan, ibu bapa kita, kaum kerabat kita, masyarakat kita, bangsa kita. Ini yang kita nak kena lakukan dahulu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita halang kemungkaran. Kalau tak boleh halang dengan tangan, kita halang dengan lidah. Kalau tangan tak boleh kerana sebab tak ada kuasa, lidah tak boleh, halanglah dengan hati. Halang dengan hati apa? Al-Imam Nawawi kata paling kurang bencilah. Benci dengan maksiat tu bukan sokong, bukan kita tepuk tangan. Yes, love. Love punya pasal. Love doesn't recognize gender. Ini bukan love. Ini lust. Ini bukan cinta. Ini nafsu, syahwat. Orang dia kata love triumph, love menang. Bila kita punya Yang Amat Muhammad, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dia umumkan di rapat umum, dia kata kita akan mansuhkan S377A. Wah, ada majlis dekat bar. Semua penyokong, semua penyokong cara kehidupan LGBTQ semua gembira. Masuk dalam social media, gambar, tengok gambar orang Melayu pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu. Lagi satu gambar, orang Melayu juga. Apa nak jadi orang kita? Orang lain kita tak gembira lah. Kita sakit hati, kita punya hati. Sakit hati ni bukan apa tau, sedih. Pilu kita lihat. Kita sayang sama kita punya ahli keluarga, kita sayang sama ahli sebangsa kita. Tapi kita tak boleh reda dengan maksiat. Dalam diri kita, ahli keluarga kita dan juga dengan satu. Kita ajak mereka kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang suka, gembira. Kalau kita tak boleh ubah dengan tangan, tak boleh ubah dengan lisan, mesti wajib benci dalam hati. Dan Nabi kata, itulah selemah-lemah iman. Benci kat dalam hati ni, itu selemah-lemah iman. Kalau tak benci, tuan-tuan, maknanya tak ada iman lah, kata para ulama. Kalau benci pun kau tak ada. Tengok orang minum arak. Arak ni salah satu dosa besar. Kita tengok orang minum arak, baik orang Islam ataupun orang bukan Islam, itu benci. Bukan benci orangnya, benci maksiat yang dilakukan, yakni minum arak. Sebab tu kata para ulama, pakai baju yang ada simbol arak pun haram. Pakai baju yang ada simbol arak, harimau ke apa sajalah, haram hukum dia. Dosa besar ke dosa kecil? Ada hadis yang Nabi sebutkan tentang 10 yang berkaitan dengan arak. Nabi kata itu semua sama macam orang minum arak juga, dosa dia. Tapi dia tak minum. Apa dia antara 10 tu? Orang yang menjual. Dia tak minum arak tapi dia jual arak. Dia dapat dosa sama seperti orang yang minum arak. Jadi kalau kita pakai baju yang ada harimau kat depan, saya tak jual ustaz, tapi awak market. Awak marketkan dia kan? Awak iklankan. Awak tak dapat komisen pun. Lagi baik tak dapat komisen. Kalau dapat komisen pun dia haram juga. Tapi awak pakai baju harimau. Jersey kan? Jersey. Haram. Alah ustaz, haram. Kaki awak lah. Kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Tak suka, that's your choice. Tak ada siapa yang boleh paksa awak.
Tapi awak tak boleh halanglah kalau ulama sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Awak tak nak, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tentang halal lah. Ya, lagi banyak dah. Sama juga lah dengan cara kehidupan LGBTQ ni. Saya tak buat Ustaz. Saya tak ada. Saya suka dengan perempuan. Saya lelaki, saya suka dengan perempuan. Saya ada isteri. Tapi yang awak duduk sama-sama dengan mereka dalam majlis mereka. Pride month. Pink dot girl. Awak duduk, wah, asal? Bila Ustaz kita sokong love is love. Innalillah. Tak bolehlah macam itu. Sebab tak boleh ubah dengan tangan, tak boleh ubah dengan lisan, tak boleh puasa, tak boleh nak cakap. Wajib benci. Tanda benci apa? Tanda tak suka, jangan duduklah. Jangan duduk dalam majlis mereka. Kalau Ustaz, semua orang dah buat Ustaz. Kalau satu dunia semua manusia buat, yang haram tetap haram. Kalau satu dunia manusia tak sembah Allah, Allah Ta'ala turun pangkat, Allah Ta'ala letak jawatan sebagai Tuhan. Adakah gitu? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau satu dunia manusia tak sembah aku tetap agung. Aku tetap Tuhan. Tapi diri kita, bagaimana kita nak jawab dengan Allah dan Rasul nanti di yaumul akhirah? Kalau ada na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan. Allah Ta'ala jauhkanlah diri kita dan ahli keluarga kita dan zuriat kita. Sekiranya kalau anak kita, dan kita tahu anak kita melakukan kemungkaran ini, apa yang harus kita lakukan? Itu Ustaz, ni anak saya kena sokong. Anak awak, anak kita. Tapi kita nak kena beritahu dengan dia bahawa ini adalah satu kemungkaran yang Allah Ta'ala telah haramkan. Allah Ta'ala turunkan balak kau nak hidup macam ini. Tinggalkanlah wahai anak. Apa nak putuskan abah punya hubungan dengan saya ke? Apa tak nak mengaku saya sebagai anak ke? Tak ada. Kau tetap anak aku. Sampai mati pun kau tetap anak aku. Tapi aku tak mahu kau nak dituntut aku dekat yaumul akhirah. Kalau aku tak beritahu kepada kau. Seorang bapa, seorang anak, seorang bapa, seorang ibu, kalau lihat anak dia, walaupun anak dia dah dewasa, tak sembahyang, boleh lagi mak bapak tu pukul rotan? Tak boleh. Kan awak nak rotan anak awak yang dah 30 tahun, 40 tahun, dah ada anak sendiri. Dulu di kecil-kecil bolehlah 10 tahun awak rotan dia. Tapi bila dia dah 20 tahun, dia dah 30 tahun, dia dah ada isteri, dia dah ada anak, dia tak mau sembahyang. Awak tahu anak awak tak sembahyang, tapi awak tak nasihatkan dia. Setiap kali dia datang jumpa dengan awak nasihat dengan dia. Ingat apa kata nasihat Abah sayang kau punya pasal. Abah cakap janganlah kau tinggalkan semalam. Abah tak putuskan hubungan kau dengan Abah. Kau tetap anak Abah. Tapi sekali kau tak sembahyang, sekali kau Abah boleh cakap Abah tak reda dengan perbuatan kau. Cakap baik-baiklah, tak perlu marah. Tak perlu marah. Setiap dalam ahli keluarga kita, tuan-tuan, mudah-mudahan tidaklah, tapi dalam ahli keluarga kita ada juga yang mereka yang lakukan hal demikian. Kita nak kena cakap dengan baik. Doa kepada Allah Ta'ala ubahkan hati dia. Tapi kalau kita kata Abah reda lah, mak reda lah, apa kau nak buatlah. Kau nak tonggang terbalik, kau nak marah ke, kau nak kahwin sama jenis ke, kau nak pakai baju perempuan, kau lelaki, kau nak pakai baju perempuan, kau nak pakai baju lelaki, mak reda lah. Pokok kau kasih mak tiap-tiap bulan kasih duit juga.
Itu. Tak bolehlah. Tak bolehlah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ustaz dah senanglah Ustaz. Saya cakap Ustaz ada duit. Ustaz ada duit, dia tak ada duit. Anak saya kasi duit tak bulan. Bagi awak lah. Tapi ini yang kita nak kena maklumkan. Memang kita tak nafikan hadirin yang dirahmati Allah. Kita semua ni, saya, awak, kita ahli keluarga kita dan awak ahli keluarga awak, kita hidup dalam zaman yang memang penuh dengan fitnah. Makin banyak fitnah. Dia tak akan kurang tau. Fitnah tak akan kurang. Wallahi. Nabi SAW, para ulama dan ingatkan kepada kita hidup satu zaman yang fitnah dia tak akan berkurang, dia akan makin tambah. Fitnah ni akan bertambah sampailah Dajjal keluar. Sampai Dajjal keluar, dia tak berhenti pun fitnah tu, tapi dia makin berluasa, bermaharajalela pada zaman Dajjal nanti. Dan kita kena tunggu lagi, tunggu dengan kita berpegang pada iman dan takwa kita, Islam kita nak kena bertahan. Sabar. Sehinggalah kita Allah Ta'ala matikan kita dalam iman. Kalau umur kita panjang, Imam Mahdi datang. Zaman Imam Mahdi pula. Tapi kita tak tahu umur kita sampai ataupun tidak, ataupun kita lihat Imam Mahdi ataupun tidak. Pokoknya yang paling utama dan paling penting, kita jaga iman, Islam, ihsan kita. Sebab tu Nabi SAW kata, pegang Islam, iman seperti kau genggam bara api. Apa hadiah dia? Apa hadiah dia kita bersabar dengan penuh dengan fitnah? Hadiah dia hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW panggil kita saudara dia. Ini hadiah dia. Di antara hadiah yang besar, Nabi isytiharkan kita ni adalah saudara dia yang Nabi rindu nak jumpa dengan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tak silap saya, pernah satu ketika Rasulullah SAW, Nabi dengan beberapa para sahabat, Nabi jalan di Baqi'. Kemudian Nabi berhenti, Nabi sebut, aku rindu nak melihat saudara-saudaraku, ikhwani, Nabi sebut, saudara-saudaraku. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kita ni saudara kau? Nabi kata, bukan, engkau semua sahabat aku. Engkau semua ni sahabat aku. Tetapi saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku di akhir zaman. Mereka tidak pernah jumpa aku, tapi mereka beriman kepadaku. Dan mereka tetap atas iman. Kita lah tuan-tuan, InsyaAllah Kita mudah-mudahan kita lah, kita ahli keluarga kita, zuriat kita. Ini hadiah dia. Yang Nabi rindu nak jumpa kita, kita pun lagi rindu nak jumpa Nabi SAW. Itu hadiah dia tuan-tuan. Hadiah dapat kita bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah memberi syafaat dalam kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Dengan kita bertahan, dengan kita bersabar, dengan fitnah yang datang macam hujan lebat. Sebab kita tahu apa sahaja kesusahan yang datang ke atas diri kita, Allah Ta'ala kalau kata tak susah, dia tak susah. Betul tak? Nabi orang yang paling banyak dapat ujian, Nabi boleh senyum lagi. Macam itu kita nak. Nabi ni kubuah kita, contoh kita. Nabi ni orang nak bunuh tau. Nabi keluar daripada rumah, hatta walaupun di Madinah, orang munafik nak bunuh Rasulullah SAW. Tapi Nabi boleh senyum lagi. Seorang sahabat mengatakan, Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kata, aku tak pernah lihat orang yang paling banyak senyum di Mekah dan juga di Madinah kecuali Rasulullah SAW. Nabi boleh happy tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam jiwa Nabi. Sebab Nabi hidup dengan Islam, iman dan ihsan. Ini kita nak macam inilah.
Kita nak hidup kita walaupun dengan macam-macam cabaran, kita gembira. Walaupun maksiat depan mata kita, kita risau, kita tak mahu ni maksiat, tapi kita tetap rasa hati kita terbuka luas, tak sempit. Kita sentiasa positif dalam kehidupan kita. Itu kita mahu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dah syarahkan hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum 'amila qaum Lut wa lu'ina man fa'ala fi'lahu thalathan." Faqala la'ana Allahu man 'amila 'amala qaum Lut, la'ana Allahu man 'amila 'amala qaum Lut, la'ana Allah man 'amila 'amala qaum Lut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini semua hadis dalam kitab ini semua sahih. Semua sahih. Makna ataupun maksud daripada hadis Rasulullah tadi, baginda bersabda, yang paling aku takut, yang paling aku khawatirlah. Aku takut ni artinya khawatir, risau. Yang paling aku risau atas kamu, atas kita ni semua, ialah perbuatan kaum Nabi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut. Apa dia tu? Sama jenis, homoseksual, sama jenis. Dan melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah melaknati perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. 3 kali Nabi ulang. Dan kita dah syarahkan. Artinya apa? Ini yang paling Nabi tidak mahu umatnya melakukan hal tersebut. Kerana seperti mana firman Allah Ta'ala yang tadi kita baca dari itu, Allah Ta'ala sebutkan, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, jika umatmu melakukannya, tak jauhlah azab itu daripada umatnya. Jadi Nabi tak suka. Nabi paling risau. Jadi macam mana orang mereka ni, orang-orang yang menyokong cara kehidupan LGBTQ, mengatakan bahawa Allah dan Rasul boleh reda dengan perbuatannya? Tidak apa demikian. Mereka tak faham. Mereka ni menafsirkan ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi, tapi kebanyakan daripada mereka tak percaya hadis Nabi SAW. Mereka ni orang-orang Islam yang mahu hidup cara kehidupan LGBTQ. Mereka ni tafsir ayat Quran dengan fahaman mereka sendiri. Mereka tak rujuk kepada ulama ataupun kitab-kitab tafsir. Dan hadis-hadis Rasulullah mereka tolak. Dan ini bukti bahawa mereka dalam kebatilan. Mereka dalam kebatilan. Pertama, engkau faham ayat Quran dengan fahaman kau sendiri. Kedua, engkau tolak hadis Rasulullah SAW. Itu umat Islam yang berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mazhab yang selamat. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh kepada Allah dan Rasul. Dan kita tidak tolak pun satu sahabat Rasulullah SAW. Satu sahabat Nabi pun kita tak tolak. Semua menjadi rujukan kita. Kita berpegang bahawa apa? Bahawa sesiapa yang menolak Rasulullah SAW, tak nak pakai hadis Nabi, orang ini berada dalam kebatilan. Dia boleh jadi orang paling pandai ke atas muka bumi ni pun. Dia boleh ada doktor ke sini, doktor sana ke, dia boleh ada apa ijazah sekalipun, tapi dia tolak hadis Rasulullah. Dia tolak hadis Rasulullah, dia berada di atas kebatilan. Salah. Very sorry. Your view we cannot accept because you tolak Nabi SAW. Tak boleh. Baik, kemudian hadirin dari rahmat Allah, kita telah mula juga bacaan hadis ni
Tapi saya nak jelaskan secara dalam secara luas lah. Sebab dia ada berkaitan dengan hukum hudud. Minggu lepas kita dah sebutkan, tapi kita nak syarahkan lagi supaya kita jangan keliru. Baik, apa hadis ni? Hadis yang ketiga, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menukil daripada Sunan Abu Dawud. Daripada Sunan Abu Dawud, riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Artinya, Nabi SAW bersabda, sesiapa di antara kamu yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, man wajadtumuhu ya'malu 'amala Lutin, sesiapa di antara kamu yang mendapat tahu orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Apa maknanya di sini? Artinya sesiapa yang tahu ada orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut, hendaklah dia mempunyai saksi. Dia nak dakwa ni kan, dia nak laporkan. Nabi suruh laporkan orang yang melakukan hubungan homoseksual. Laporkan pada siapa? Laporkan kepada qadi. Ustaz, mana sini sekarang ada qadi? Ayolah, ni dalam konteks Singapura kita tak boleh lakukan ni. Kalau awak pergi qadi, awak pergi qadi kat mana? Qadi kat Singapura kat mana? ROMN, Registry of Muslim Marriages. Awak pergi sana, awak jumpa dengan Ustaz Akhir Rahmat, Ustaz Nur Razak. Ustaz, saya nak laporkan satu jenayah. Ustaz Nur Razak, ini tak boleh laporkan jenayah, awak nak kena pergi polis. Sini lapor untuk kahwin. Ustaz kau qadi. Saya qadi tak kahwin. Jadi di Singapura Allah tak boleh amalkan. Kenapa Singapura tak boleh amalkan, Ustaz? Sebab Singapura bukan negara yang menjalankan pemerintahan mengikut syarak 100%. Kenapa tak, Ustaz? Sebab kita ni orang Islam tak ramai lah. Itu jawapan dia. Berapa orang Islam di Singapura? Berapa? Kita ada berapa orang Islam di Singapura? 400 lebih ribu, lebih kurang. Orang yang bukan Islam lagi ramai. Jangan cakap kita negara kita Singapura, negara kita jiran kita Malaysia pun ramai orang Islam pun tak jalankan undang-undang ni. Habis sekarang macam mana, Ustaz? Itu bukan dalam kuasa kita. Siapa akan dipertanggungjawabkan? Kita punya pemimpin lah nanti. Allah Ta'ala tanya lah. Jadi bukan hal kita. Jadi dalam Singapura nak laporkan kat mana? Tak ada. Tak boleh laporkan. Nanti undang-undang S377A pun dia nak gugurkan lah. Hatta sekarang pun masih lagi ada undang S377A. Katakanlah awak ada bukti orang yang awak tahu dia ni homoseksual, lelaki sama lelaki, buat hubungan seks. Awak pergi lapor kat polis sekarang pun, yang belum jatuh undang-undang tu, awak pergi kat polis pun tak layan awak. Polis tak ambil laporan awak. Kerana pemerintahan kita mengatakan, although this law is in our constitution, we will not enforce. Maknanya walaupun undang-undang, tapi undang-undang ni tak kuat kuasakan. Dia nak buat, dia buatlah, tapi kita tak akan tangkap orang. Jadi ini bukan hal kita, tapi kita kena faham apa yang diajarkan, dimaksud dalam hadis. Man wajadtumuhu ya'malu 'amala Lutin, barang siapa di antara kamu yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, kata Rasulullah SAW. Artinya kita nak kena laporkan dengan saksi.
dengan bukti dan saksi. Kalau tak ada bukti, tak ada saksi, tak pakai. Dalam Islam, ini kita sebutkan undang-undang Islam. Awak ada bukti. Katakanlah sekarang ada apa? Ada apa ni apa? Allah SWT nama. Mungkin handphone awak ni. Awak ada bukti katakanlah. Tapi tak ada saksi. Dalam Islam tak boleh pakai. Gugur. Awak ada bukti. Awak ada saksi. Berapa ramai saksi awak? Satu orang je Ustaz, saksi saya tak pakai. Sorry. No. Case close. Berapa saksi mau? Mesti ada 4 saksi. Dan 4 saksi itu mestilah orang yang adil. Yakni orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Salat fardu tak pernah tinggalkan. Puasa Ramadan tak pernah tinggalkan. Orang yang adil. Dosa besar tak buat, dosa kecil ditinggalkan. 4 orang. Boleh dapat tak? Kalau boleh dapat, kasih bukti, bawa 4 saksi. Kenapa pula? Sebab hadirin yang dirahmati Allah, orang yang melakukan liwat, homoseksual dikatakan, mereka dilakukan hubungan liwat, yakni lelaki hubungan seksual dengan lelaki, perempuan hubungan seksual dengan perempuan. Mereka ni sama sebagai seorang yang melakukan zina. Dia punya hukumnya zina. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan juga imam-imam yang lain, hadis ini sahih itu. La tubashiru al-mar'atu al-mar'ata illa wa huma zanitani wa la yubashiru ar-rajulu ar-rajula illa wa huma zaniyat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, seorang wanita kalau dia datang kepada seorang wanita dengan syahwat dan dia melakukan hubungan seks, mereka berdua adalah penzina. Wa huma zanitan. Wa la yubashiru rajulu rajula illa wa huma zaniyan. Jika seorang lelaki datang kepada seorang lelaki dengan syahwat dan kemudian melakukan hubungan seks, liwat, Nabi kata mereka ini adalah penzina. Jadi kamu zina nak kena bawa bukti. Where's your proof? Where's your witness? How many for? Mesti ada 4 adil yang tak tinggalkan sembahyang, yang tak pernah bohong, tak pernah tinggalkan puasa Ramadan. Ustaz, mana nak dapat Ustaz? Susah kan? Jangan suka-suka nak tuduh orang. Tapi saya betul-betul nampak orang ni buat Ustaz. Awak tak ada bukti, case terus. Ini yang rahmatnya Islam. Orang ini rahmatnya Allah. Susahnya nak dapat 4 orang saksi. Islam suruh kita tutup aib. Walaupun dia homoseksual sekalipun, tutup aib dia. Kalau kau kalah dengan nafsu, jangan buat depan-depan orang. Kalau kalah dengan nafsu, kita kalah dengan nafsu kita. Kita suka minum arak. Kita tahu arak itu berdosa, minum arak itu berdosa, kita tahu. Tapi kita kalah. Janganlah tunjuk aib awak depan orang ramai. Minum depan-depan orang. Tapi nak minum kat mana Ustaz? Sembunyilah. Sembunyi.
Ustaz Razuli galak ke? Tak. Tapi malulah. Kita nak buat maksiat, malu. Malu dengan Allah, malu dengan Rasul, malu dengan orang-orang Islam. Sembunyi. Pernah satu ketika hadirin dirahmati Allah, zaman Sayyidina Umar. Zaman Rasulullah pun ada sahabat yang minum arak. Ada tak? Bukan tak ada. Tapi bezanya, sahabat-sahabat Nabi, ada yang kalah dengan nafsu dia. Yang satu kes ni minum arak. Dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku minum arak. Rasulullah kata, betul kau minum arak? Betul ya Rasulullah. Sebablah aku. Nabi itu betul-betul. Artinya orang yang buat dosa, dia bertaubat, dia akan datang. Dia akan datang untuk mengaku. Tapi berlaku zaman Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar khalifah. Sayyidina Umar ada nampak kan, Sayyidina Umar tiap-tiap malam kan Sayyidina Umar keluar kan. Keluar tengok. Jadi Sayyidina Umar lihat ada seorang hamba. Dia suka bawa banyak barang macam botol. Jadi Sayyidina Umar tengok tiap-tiap malam Sayyidina Umar nampak orang ni, hamba abdi ni, dia bawa botol ni, dia masuk dalam rumah. Nanti ada cahaya kat dalam rumah dia. Jadi Sayyidina Umar satu ketika Sayyidina Umar kata, aku nak kena tengok apa dia buat. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, Khalifah, sahabat Rasulullah yang telah dijanji masuk ke dalam syurga. Jadi Sayyidina Umar ni bawa satu malam ni, ikut dia daripada belakang, dia masuk bilik, dia dalam masuk rumah dia. Nampak ada cahaya lampu sikit. Sayyidina Umar lihat di celah-celah tingkap Sayyidina Umar tengok. Rupanya Sayyidina Umar lihat bahawa lelaki tadi minum arak. Dia minum arak. Lalu Sayyidina Umar lihat kemungkaran ini. Sayyidina Umar raja. Sayyidina Umar ketuk rumah dia. Buka pintu. Terperanjatlah hamba abdi ini dengan suara Sayyidina Umar. Oh, ini Sayyidina Umar Al-Faruq. Dia buka pintu. Dia lihat Sayyidina Umar ke depan dia. Apa kau buat? Apa kau buat? Kata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku sedang minum arak. Engkau akan dihudud. Engkau akan dihukum. Engkau akan direjam. Engkau akan dirotan. Bukan rejam rotan. Apa kata hamba ini? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kalau aku melakukan kesalahan, engkau pun melakukan kesalahan. Berarti kalau aku buat kesalahan, engkau ya Amirul Mukminin, engkau pun buat kesalahan. Sayyidina Umar kata, apa kesalahan? Ini Sayyidina Umar tuan-tuan. Sayyidina Umar kata, engkau buat dosa, baru kau kata aku buat dosa pula. Lalu aku tempeling. Sayyidina Umar tak cakap macam itu. Sayyidina Umar tanya, apa aku buat? Wahai Amirul Mukminin, aku tahu aku melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, aku minum arak. Tetapi engkau juga melakukan kemungkaran pada Allah, sebab engkau dah satu. Engkau ngintip-ngintip. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tajassasu. Janganlah kau mengintip-ngintip. Cari kemungkaran. Cari orang buat dosa. Engkau buat yang sekarang ni, kau buat macam ini, ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar terus, aku bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bertobat lagi. Kau tobat, kau janji dengan aku, kau tak akan buat ini lagi. Dan aku juga berjanji, aku tidak akan mengintip engkau. Nampak tak Islam punya rahmat, tuan-tuan? Kita tutup aib saudara kita, tutup. Jangan kita bangga kemaksiatan yang kita lakukan. Masuk kat dalam Instagram. I'm dekat Pindot. I'm proud to be a gay.
Tapi kita ikut dia kat dalam social media. Unfollow. Jangan ikut. Sebab kita nak tutup aib dia. Kita tak nak tengok dia punya aib. Tutup tuan-tuan. Tutup. Unfollow. Jangan ikut orang yang buat maksiat dalam social media. Tutup. Lagi kita tengok, lagi kita kasih dia semangat untuk dia buat. Cuba kalau dia tak ada follower, awak ingat dia nak buat semua. Dalam istilah social media sekarang, dia tergilik-gilik depan kamera dengan perempuan, bukan isteri dia. Hatta walaupun dengan isteri dia pun, awak pun tengok, awak pun suka. Unfollow. Jangan buang-buang masa. Sebab kita lihat aib dia, kita disuruh tutup aib dia. Jadi kita akan syarahkan lagi hadis ni. Dah masuk waktu? Dah masuk waktu dah? Dah masuk? Dah. Awak tak bilang saya sampai besok pun saya boleh cakap. Jadi kita hadirin dirahmati Allah, kita akan sambung hadis ni. Kita perlu syarahkan hadis ni agar kita faham betul-betul, supaya kita tidak mudah menjatuhkan hukuman yang bukan kita ada kuasa. Kita bukan macam dekat negara-negara yang kita dengar orang bunuh sana, orang bunuh sini, honor killing dan sebagainya. Dalam Islam tak ada semua hal ini, rahmatullah. Saya tutupkan dengan kata tadi sini. Hukuman bunuh, capital punishment, hanya bagi pihak berkuasa saja, bukan rakyat. Bukan rakyat, bukan kita. Hanya pihak yang berkuasa, raja saja yang ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Bukan kita tengok orang yang buat hal demikian, kita datang kita bunuh dia. No. Itu bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham hadis ni. Tak Nabi bunuh. Tak. Itu untuk orang yang ada kuasa, raja. Fahamkan betul-betul hadis ni. Sebab apa? Kita tidak mahu ada di kalangan kita yang salah faham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Minggu depan kita sambung balik hadis ni. Mudah-mudahan Allah taala memberkati segala ilmu yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan segala ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ahli keluarga kita daripada siksa api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كان كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله